Oh. This call is now being recorded. Jadi tanpa melengah masa, Al-Fadhil, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim mukrik kita pada malam ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan membaca pada muka surat 339. Wa ila hadha fa innal istiqra'a yubayyinu anna al-juz'iyyat al-far'iyyah allati waqa'a fiha an-nasikh wal mansukh بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة ويقوى هذا في قول من جعل المنسوخ من المتشابه وغير المنسوخ من المحكم لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فدخول النسخ في الفروع المكية قليل وهي قليلة فالنسخ فيها قليل في قليل فهو إذن بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر ووجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فإدعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهما. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد فخير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita dalam pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Jadi pada pengajian yang lalu kita telah masuk ke dalam pasal yang kedua berkaitan dengan al-ihkam dan an-nasakh, di mana al-Imam Asy-Syatibi telah menyatakan bahawa perkara yang dinasahkan adalah perkara yang qalil, yang tidak banyak ataupun yang sedikit. Jadi pada masalah yang kedua ini disambung lagi di antara beberapa dalil yang menunjukkan bahawa juz'iyat al-far'iyyah ataupun apa yang berlaku di Mekah, juz'iyat yang di Mekah itu adalah sangat sedikit dan apa yang dinasahkan itu lagilah lebih sedikit. Jadi di sini dalam kata-kata Imam Asy-Syatibi menyatakan bahawa istiqra' menunjukkan bahawa juz'iyat al-far'iyyah allati waqa'a fiha an-nasikh wal mansukh binisbati ila ma baqiya muhkaman qalilah. Kalau kita maknanya nak membuat perbandingan di antara perkara yang dimansuhkan dengan perkara yang muhkam, yang thabit hukumnya, maka yang dinasahkan itu adalah sangat sedikit. Di antara yang menguatkan dalil ini ataupun bukti ini adalah di antara para ulama yang menjadikan
al-mansukh minal mutasyabih. Perkara yang mansuh itu mereka kategorikan sebagai di antara perkara yang mutasyabih. Dan apa yang tidak dimansuhkan, yang sabit itu adalah perkara yang muhkam. Jadi sebelum pasal ini telah dibincangkan bahawa al-mutasyabih adalah sedikit. Maka dengan itu perkara yang mansuh juga adalah sedikit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa allazi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Berdasarkan ayat ini juga menunjukkan bahawa muhkamat itu adalah perkara yang banyak yang ghalib, yang merupakan ummul kitab, merupakan yang ghalib pada kitab itu, dan hanya sebahagian segelintir sahaja perkara yang mutasyabihat. Jadi kalau mengikut qaul ini, perkara mansuh itu adalah mutasyabihat, maka ia juga adalah perkara yang sedikit berlaku dalam syariat Islam. Dan juga fadukhulun naskhi fil furu'i makkiyah qalil. Masuknya perkara yang dinasahkan dalam furu' makkiyah ni sedikit. Maksudnya nasah dia tidak berlaku dalam furu' makkiyah, melainkan hanya sedikit saja. Dan furu' makkiyah itu sendiri adalah qalil. Kerana makkiyah ni kebanyakannya adalah qawaid kulliyah dan usul kulliyah. Jadi perkara yang furu' makkiyah dah sedikit dan nasah itu sedikit. Maka oleh itu, an-naskhu fiha qalil fi qalil. Maka nasah pada benda yang sedikit dan nasah itu sendiri sedikit. Wa idzan binisbati ila ahkam makkiyati nadir. Maka khulasah Imam Asy-Syatibi menunjukkan perkara yang dimansuhkan ini dalam hukum hakam Mekah itu dikategorikan sebagai nadir, mana sangat sedikit berlakunya. Jadi itu juga di antara bukti yang menunjukkan bahawa perkara yang dimansuhkan itu adalah sangat sedikit. Kemudian wa wajhun akhar, kalau kita melihat dari sudut yang lain pula, annal ahkam idza thabatat 'ala al-mukallaf, satu hukum ataupun hukum hakam itu apabila telah tabit kepada seorang mukallaf, kepada para mukallafin, maka bila kita nak mendakwa hukum tersebut telah berlakunya pemansuhan, telah dimansuhkan, maka ia tidak boleh kita nak buat dakwaan tersebut la yakunu illa bi amrin muhaqqaq, kecuali kita mempunyai dalil yang confirm, yang pasti, yang qat'i, yang muhaqqaq. Tak boleh kita menggunakan dalil yang zanni, kerana hukum dia telah tabit secara qat'i. Jadi tak boleh kita mansuhkan dengan dalil yang zanni. Lianna thubutaha 'ala al-mukallafi awwalan muhaqqaq. Kerana hukum tersebut telah tabit secara qat'i, secara muhaqqaqnya. Jadi tidak boleh kita nak membuang hukum tersebut dengan perkara yang zanni. Faraf'uha ba'da al-'ilmi bi thubutiha la yakunu illa bi ma'lumin muhaqqaq. Maka bila kita nak angkat hukum tersebut, nak buang hukum tersebut, mana kita nak kata dia mansuh, maka ia tidak boleh berlaku kecuali dengan dalil yang muhaqqaq, yang qat'i. Maka oleh itu juga para muhaqqiqun, para ulama al-muhaqqiqun telah bersepakat bahawa khabar wahid tidak boleh menasahkan ayat Al-Quran. Kerana ayat Al-Quran dia sabit dengan secara mutawatir. Wala al-khabar mutawatir. Mana khabar wahid tidak boleh menasahkan Al-Quran dan juga tidak boleh menasahkan khabar mutawatir. Mengapa begitu? Li'annahu raf'un lil maqtu'i bihi bil madhnun. Karena bila kita mansuhkan ayat Al-Quran dengan khabar wahid ataupun kita mansuhkan khabar mutawatir dengan khabar wahid, maka kita telah membuang hukum yang diputuskan secara qat'i iaitu mutawatir dengan dalil yang thabit secara zanni iaitu khabar wahid. Maka di sini menunjukkan faqtada, maka ia menunjukkan bahawa hadha anna ma kana min al-ahkami al-makkiyah, maka ia menunjukkan hukum hakam makkiyah yang telah thabit secara qat'i, yang thabit secara muhaqqaq,
bila dia dakwa dia telah dimansuhkan, maka kita tidak boleh menerimanya pemansuhan tersebut ataupun pendakwaan tersebut kecuali sekiranya kita ada dalil yang qata', dalil yang qat'i, dalil yang muhaqqaq bin naskhi. Mana dalil yang kuat. Contohnya kalau tadi ayat Quran kita nak mansuhkan dengan khabar wahid tak boleh. Mesti kita mempunyai dalil yang qat'i juga, sama ada Al-Quran ataupun daripada khabar yang mutawatir. Bihaitsu la yumkinu jam'u baina ad-dalilain. Dan juga sekiranya kita tak mampu nak menggabungkan di antara dua dalil tersebut. Mana kalau selagi mana kita boleh gabungkan, kita tak boleh mengambil qaul yang mengatakan ayat tersebut telah dimansuhkan, kerana kita boleh menggabungkan kedua dalil tersebut. Dan wala da'wal ihkam fiha, sama juga sekiranya dalil tersebut tidak muhkam ataupun tidak qat'i, tidak muhaqqaq, maka ia juga tidak boleh diterima untuk dijadikan dakwaan pemansuhan kepada dalil tersebut. Jadi khulasahnya bahawa untuk mendakwa pemansuhan satu ayat Al-Quran ataupun hadis tersebut, maka ia perlu kepada dalil yang qat'i, dalil yang muhaqqaq, dalil yang kuat, kerana hukum tersebut pertamanya telah tabit secara qat'i. Okey? Kita teruskan lagi. فصل. وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية، ويدل على ذلك الوجهان الأخيران. ووجه ثالث وهو أن غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه، من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني. وقد أسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة. وقال الطبري: أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا في نسخها. قال ابن النحاس: فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها، ولم يأت من ذلك شيء. انتهى المقصود منه. Faslun, dalam juga Imam Asy-Syatibi barakallahu fikum, wa hakadha yuqalu fi sa'iri al-ahkam. Ana bukan hanya sekadar hukum hakam yang berkaitan di Mekah saja, tetapi sa'ir ahkam, semua hukum hakam dalam syariah Islam tidak boleh kita nak mendakwa ia telah dimansuhkan setelah tabit secara qat'i. Sama ada hukum itu makkiyatan kanat atau madaniyah, sama ada hukum tersebut pada zaman Mekah ataupun pada zaman Madinah. Dan juga Imam Asy-Syatibi membawa bukti yang lain yang menunjukkan juga perkara ini, iaitu dua lagi wajah selain daripada dua wajah yang pertama tadi, iaitu al-wajhan al-akhiran, iaitu wajah yang ketiga, wahwa anna ghalibah ma idda'a fihi an-naskhu idza ta'ammal wajadtahu mutanaza'an fi. Kebanyakan apa yang didakwa ayat tersebut telah dimansuhkan, contohnya kalau kita perhatikan, maka kita akan dapati ia adalah perkara yang ada khilaf, mutanaza'. Mana ada yang kata mansuh dan ada yang kata tak mansuh. Dan juga itu pertama. Yang kedua, muhtamalan, iaitu ada ihtimal, sama ada dia tu mansuh ataupun tidak mansuh, ataupun dia qariban min at-ta'wil bil jam'i baina ad-dalilaini ala wajhin, ataupun dia boleh ditakwil atau qarib untuk ditakwil, untuk dijamakkan, digabungkan di antara dua dalil tersebut.
mengikut wajah yang lain. Contohnya min kaunith tsani, contoh ayat yang kedua ataupun dalil yang kedua itu adalah bayanan li mujmalin. Mana ayat pertama mujmal, ayat yang kedua ayat yang mubayyan, yang dijelaskan. Ataupun ayat yang kedua itu adalah takhsisan. Ayat kedua takhsis, ayat yang pertama tadi adalah ayat yang umum. Ataupun ayat yang kedua itu taqyid, muqayyad, ayat pertama itu adalah ayat yang mutlak. Wa ma asbaha dzalik. Itulah di antara contoh-contohnya kalau kita perhatikan di antara ayat-ayat yang didakwa sebagai telah dimansukkan. Yang mana ia di antara wujuh yang mana kita boleh menggabungkan di antara dalil-dalil tersebut ma'al baqa' 'alal asli min al-ahkam. Yang mana kita boleh kekalkan kedua-dua dalil tersebut hukumnya. Hukum ayat yang pertama kita kekalkan dan hukum ayat yang kedua juga kita kekalkan. Fil awal wa tsani. Mana di sini tidak berlakunya pemansuhan, tak berlakunya nasakh tersebut. Mana kita gabungkan kedua-duanya mempunyai hukumnya yang tersendiri. Maka oleh itu kita dapati Ibnul Arabi Al-Ma'afiri dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh. Al-Qadhi Ibn Arabi Al-Ma'afiri Al-Andalusi, ulama Al-Malikiyah, telah menggugurkan asqata kathiran, makna telah menggugurkan banyak ayat-ayat yang didakwa telah berlakunya pemansuhan. Mana ayat tersebut dimansuhkan berdasarkan kaedah ni tadi, bihadhihi tariqah, kaedah yang kita sebutkan tadi, iaitu kaedah di mana ayat yang mutlak kita jelaskan, ayat yang umum kita takhsiskan, ayat yang mutlak kita taqyidkan. Dengan cara ini kita dapat menggabungkan banyak ayat Al-Quran tanpa perlu kita mengatakan ia telah dimansukkan. Contohnya Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari menyatakan ajma'a ahlul ilmi, mana telah bersepakat para ulama bahawa zakat al-fitri, mana bahawa zakat fitrah ni telah difardukan, makna hukum dia adalah wajib, fardu makna difardukan, fardu ain. Summa ikhtalafu fi nasliha, kemudian mereka telah berikhtilaf adakah hukum zakat fitrah ini dimansuhkan. Maksudnya pada zaman Nabi hukumnya wajib, kemudian telah dimansuhkan. Itu kata Imam At-Tabari. Tapi kata Ibnu Nahas, maka oleh kerana falamma thabatat, oleh kerana hukum zakat fitrah ni telah thabit secara ijma', seperti yang disebut oleh Tabari tadi, ajma'a, makna telah berlaku ijma', dan juga telah thabit secara hadis yang sahih daripada Nabi SAW, maka tidak boleh untuk kita membuangkan hukumnya, mengatakan hukumnya telah dimansuhkan, kecuali sekiranya ada ijma'. Ada ijma' pula selepas itu. Maknanya asalnya telah ijma', hukum dia wajib. Jadi bila kita kata hukum dia tidak wajib, kita perlu ijma' yang lain. Kalau ada ijma', baru boleh dimasukkan. Ataupun ada hadis yang membuang hukumnya, maknanya merafakkan hukum tersebut, dan yang menjelaskan hukum tersebut telah dimasukkan. Maka oleh kerana tidak ada ijma' dan tidak ada hadis yang menasahkannya, maka hukumnya kekal. Walam ya'ti min dzalika syai', maknanya tidak ada ijma', tidak ada hadis yang memansuhkan, maka hukumnya kekal. Maknanya kita tidak akan melihat kepada ikhtilaf yang ulama kata adanya ikhtilaf bahawa hukumnya telah dimansuhkan. Kerana dia telah thabit secara qat'i, secara ijma', maka tak boleh kita nak membuang hukum tersebut dengan hanya dakwaan pemansuhan saja. Maka selesailah apa yang dimaksudkan daripada masalah tersebut. Wajah yang ketiga. Kemudian wajah yang keempat, wa wajhun rabi'.
ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندوره أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين كالخمر والربا، فإن تحريمهما بعدما كان على حكم الأصل لا يعد نسخا لحكم الإباحة الأصلية، ولذلك قالوا في حد النسخ إنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، ومثله رفع براءة الذمة بدليل، وقد كانوا في الصلاة يكلم بعضهم بعضا إلى أن نزل وقوموا لله قانتين. وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا وهذا إنما نسخ أمرا كانوا عليه، وأكثر القرآن على ذلك، ومعنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة، فهو مما لا يعد نسخا، وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية. فإذا اجتمعت هذه الأمور ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر، على أن ها هنا معنى يجب التنبه له ليفهم اصطلاح القوم في النسخ، وهي المسألة الثالثة. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jadi wajah yang keempat pula yang menunjukkan bahawa nasakh ini adalah sedikit, qillatun naskhi wa nudurihi. Mana sangat nadir, sangat sedikit, sangat jarang-jarang berlaku nasakh kepada ayat Al-Quran ataupun kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang dinyatakan dalam wajah yang kerabat ini iaitu pengharaman yang berlaku kepada perkara yang mubah, yang halal, yang harus. Bihukmil asli, hukum mana asal yang dibenarkan, mana hukum asal al-asliyah. Laisa binaskhin indal usuliyin. Maksudnya apabila datang Islam, Islam tidak mengharamkan beberapa perkara pada awal Islam. Jadi ini hukum asal, hukum aslu. Hukum asal ini apabila tidak dijelaskan hukumnya, kemudian diharamkan selepas itu, maka yang ini tak dikira sebagai nasakh. Ikut pandangan indal usuliyin. Para ulama usul menyatakan ini tidak termasuk dalam perkara yang dinasahkan kerana hukum asalnya tak dijelaskan tapi dikekalkan. Maknanya hukum bara'ah al-asliyah. Maknanya hukum satu perkara itu asalnya adalah harus dibenarkan. Tapi bila datang dalil yang mengharamkannya baru jadi haram. Jadi selagi mana Islam tidak membawa hukumnya sebagai, maknanya menetapkan hukumnya pada awalnya, menunjukkan ia adalah hukum asal. Apabila datang hukum pengharaman, maka hukum pengharaman ini tidak dikira sebagai nasakh. Contohnya al-khamr dan riba. Mana arak dan riba ni zaman jahiliah itu adalah merupakan di antara adat orang jahiliah ni, mereka minum arak dan mereka mengambil riba. Itu berlaku dalam masyarakat jahiliah secara berleluasa. Mana ramai orang minum arak dan ramai orang yang terlibat dengan dosa riba. Tapi pada awal Islam tidak diturunkan ayat mengharamkan al-khamar. Man, tidak ada ayat secara sarihnya mengharamkan khamar. Bahkan seolah-olahnya Islam membiarkan masyarakat, walaupun mereka masuk Islam tapi mereka masih minum arak, mereka masuk Islam tapi mereka makan riba, mana tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu pada awal Islam. Kemudian apabila datangnya dalil yang mengharamkan arak dan riba ini, maka tahrimuhuma ba'da ma kana ala hukmi asli. Selepas hukum asal yang
mana asalnya mereka itu minum arak dan makan riba, maka ia tidak dikira sebagai naskhan. Maka mengikut ulama usul yang ni bukan nasakh. Mengapa tidak nasakh? Li hukmil ibahatil asliyah. Kerana dia ambil hukum al-istishab. Mana hukum yang kekal, ibahah al-asliyah. Mana selagi mana tak ada hukum, maka hukumnya halal, harus. Tapi bila dah ada hukum, maka hukum itu baru jadi hukum yang baru, hukum yang haram. Maka oleh itu mereka mengatakan dalam meletakkan definisi nasakh ini, nasakh adalah raf'u al-hukmi syar'i. Nasakh itu sebenarnya dia merafakkan, membuang atau mengangkat hukum yang dah ada. Bidalilin syar'i mutaakhir. Maknanya dengan dalil syarak yang lain datang kemudian. Ada dalil yang pertama, kemudian dalil yang kedua. Bila datang dalil kedua ni mengangkat hukum yang pertama, barulah dinamakan nasakh. Maka sekiranya dia tidak mengangkat hukum asal, dia hanya sekadar berlakunya, maknanya tahrim kepada perkara yang asalnya diharuskan, maka ini tidak termasuk dalam definisi nasakh tersebut. Raf'u bara'ati dhimmati bidalil. Seperti maknanya kita mengangkat bara' asalnya seorang itu dia tidak mempunyai zimmah, tidak ada apa-apa kewajipan, kecuali sekiranya ada dalil yang menunjukkan dia wajib untuk melakukan perkara tersebut. Di antara contoh-contoh yang dibawa di dalam masalah ini yang disebutkan oleh para ulama usul, antaranya Ibn Arabi tadi, juga dinukilkan di sini oleh Imam Asy-Syatibi, iaitu mereka pada awal Islam kanu fi salati yukallimu ba'dhum ba'dha. Mereka boleh bercakap-cakap dalam solat. Ada contohnya Nabi SAW solat kat depan jadi imam, makmum kat belakang ni. Sementara tunggu Nabi SAW baca surah, mereka boleh berborak lagi. Tanya apa khabar, dari mana tadi, nak pergi pasar ke, nak kirim barang, boleh tidak. Mana mereka boleh berborak, boleh bercakap dalam solat. Kenapa tidak ada dalil yang melarang mereka bercakap waktu solat? Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu berdiri, mendirikan salat dengan keadaan khusyuk, qanitin, maknanya tak boleh cakap. Tidak boleh lagi untuk mereka berborak-borak belakang. Nabi SAW jadi imam dan mereka berada di belakang Nabi SAW dalam solat. Maka tidak dibenarkan. Jadi hukum asalnya tidak ada larangan. Jadi mereka bercakap tu bukan sebab ada dalil kata suruh cakap, tapi kerana tidak ada dalil yang melarang mereka untuk bercakap. Itu satu contoh. Contoh yang lain pula diriwayatkan. Ruwiyah ni dia sirah tad'if. Sebab itu sebagian ulama mendaifkan, mengatakan hadis ini daif. Annahum kanu yaltafituna fi sholati. Kerana mereka sebelum ini, mana pada awal Islam mereka boleh berpaling waktu solat. Mana kerana tidak ada larangan supaya mereka kena menghadap saja, mana tidak berpaling ke arah sini dan ke sana, maka mereka tidak, maknanya oleh kerana tidak ada larangan tersebut, mereka boleh pandang sana tengok sini. Maknanya tidak fokus lah kepada solat mereka tersebut. Tengok ke langit, tengok orang lain buat apa dan sebagainya. Yaltafitun, iltifat salat. Sehinggalah diturunkan ayat ila an nazala qauluhu ta'ala alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan sifat orang mukmin ini iaitu mereka dalam salat mereka khusyuk. Kerana iltifat, pandang sana pandang sini ni, dia tidak khusyuk lah, menunjukkan dia tak fokus kepada salat dia.
Tapi kalau seorang tu fokus, dia tak pandang ke mana-mana, tengok tempat sujud dia, fokus pada apa yang dia baca, itu menunjukkan dia khusyuk dalam solat. Jadi berdasarkan ini juga menunjukkan hukum asal tidak ada larangan untuk mereka pandang sana, pandang sini. Tapi bila diturunkan ayat ini, mereka fokus kepada solat mereka, khusyuk dalam solat mereka. Jadi mereka mengatakan perkara tersebut, kalau sekiranya ada ulama mengatakan ini adalah nasakh, maknanya asalnya mereka boleh berpaling atau mereka boleh bercakap, kemudian dinasahkan, itu hanya pandangan mereka bagi hukum-hukum asal. Tapi mengikut para usuliyin, yang ini tidak dikirakan sebagai nasakh. Dan nasakh tersebut, nasakh yang dinyatakan ini adalah amran kanu alaih, maknanya hukum asal yang ada pada mereka yang tidak ada larangan mereka buat. Jadi mengikut pandangan muhaqqiqun minal usuliyin, yang ini tidak dinamakan sebagai nasakh. Wa aktsarul Quran ala dzalika. Maka kalau kita kaji dalam Al-Quran, maka kita akan dapati perkara tersebut. Mana hukum asalnya boleh, kemudian barulah datang larangan. Dan ini yang banyak berlaku. Mana pada zaman Mekah tidak banyak lagi larangan-larangan ataupun hukum-hukum hakam, juz'iyat ini kurang pada zaman tersebut, seolah-olahnya masih lagi dibiarkan mereka pada hukum asal tersebut sehinggalah diturunkan ayat Al-Quran. Makna hadha annahum kanu yaf'aluna dhalika bi hukmil asli min al-ibahah. Kenapa mereka buat? Kerana tidak ada dalil. Kerana tidak ada dalil yang melarang mereka. Ibahah, al-aslu minal ibahah. Kerana tidak ada larangan untuk mereka melakukan perbuatan tersebut. Maka perkara ini tidak dikira sebagai nasakh ikut para ulama usuli. Dan sama saja semua perkara yang dibatalkan oleh syarak daripada hukum hakam zaman jahiliyah. Mana hukum zaman jahiliyah tidak diharamkan secara tergesa-gesa pada awal Islam. Mana zaman awal Islam, orang-orang yang masih lagi mengamalkan adat hukum hakam jahiliyah mereka buat. Islam hanya senyap sahaja, tidak menyatakan hukumnya. Maka apabila turunnya hukum nyatakan ini adalah perkara jahiliyah, benda ni haram, maka di sisi ulama ia bukan perkara yang mansukh, tidak dikira sebagai nasakh. Maka bila kita kumpul perkara ini semua, idza ijtama'at hadhihi al-umur, apabila kita kumpul perkara ini, atau kamu kumpulkan perkara ini dan kamu melihat kepada dalil kitab dan sunnah, maka tidaklah kamu melihat bahawa perkara yang dimansuhkan itu melainkan hanya sangat-sangat sedikit ataupun nadir. Tetapi di sini ada satu lagi perkara yang ingin diberikan perhatian oleh Imam Asy-Syatibi, iaitu berkenaan dengan istilah nasakh mengikut para ulama usuliyin. Al-qaum ni adalah kaum, iaitu para usuliyin. Wahia al-mas'alah al-ukhra wahia al-mas'alatu al-thalithah. Tafadhal. المسألة الثالثة وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا،
فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك العام مع الخاص، إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Jadi masalah yang ketiga ini Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala ingin menjelaskan lagi di antara istilah berkenaan dengan istilah nasakh ini di kalangan para mutaqaddimin. Mana di kalangan para sahabat, para tabi'in, para mutaqaddimin, mereka menggunakan istilah nasakh ini dengan skop yang lebih luas. Berbeza dengan usuliyin yang mana tadi kita lihat istilahnya maksud dia mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak hukum yang baru, maknanya dengan hukum syarak yang baru. Adapun di kalangan mutaakhirin, kalau kita lihat kata-kata mereka, kalam mutaqaddimin ini, maka kita mendapati anna naskha indahum fil itlaq a'ammu minhu, mana lebih umum, skop nasakh itu lebih luas. Di kalam usul, mana berbeza dengan para ulama usul. Para ulama usul telah meletakkan definisi nasakh ini lebih khusus. Nasakh ini hanya beberapa perkara sahaja. Maksud yang disebutkan oleh Imam Syatibi sangat nadir berlaku. Adapun nasakh di kalangan para mutaqaddimin, nasakh dari segi istilah, bukan dari segi apa yang kita fahami dalam definisi tersebut, iaitu lebih umum, dan itu kita mungkin akan dapati banyak di kalangan para salaf, para mutaqaddimin menggunakan istilah nasakh tapi maksud yang umum, bukan maksud yang khusus tersebut. Contohnya para mutaqaddimin, mereka maksudkan juga taqyidul mutlaq naskhan. Bagi mereka dalil yang ditaqyidkan, yang dikaitkan daripada dalil yang mutlak, mereka namakan nasakh. Tapi usuliyin kata yang ini bukan nasakh, yang ini taqyidul mutlaq. Sama juga apabila berlaku takhsisul umum, sama ada dengan dalil yang bersambung dengannya ataupun dalil yang lain, di kalangan mutaqaddimin mereka kata yang ini nasakh. Tapi di kalangan usuliyin mereka kata yang ini bukan nasakh, yang ini namanya takhsisul umum. Sama juga bayan al-mubham atau bayan al-mujmal. Bagi mutaqaddimin mereka kata yang ini nasakh. Tapi di kalangan usuliyin mereka kata yang ini bukan nasakh. Yang ini adalah penjelasan kepada lafaz yang mubham ataupun ayat yang mubham, ayat yang mujmal. Kerana para mutaqaddimin selain daripada istilah yang umum ini, mereka juga mempunyai istilah yang khusus bagi nasakh tersebut. Mereka juga mengatakan raf'ul hukm syar'i bidalilin syar'i mutaakhir naskhan juga. Jadi di sini mungkin berlaku kekeliruan. Orang yang baca contohnya kalam mutaqaddimin, mereka kata mereka pun nama juga ini nasakh, dan hukum nasakh yang umum pun nasakh juga. Jadi di sini perlu diberikan perhatian. Ini yang ingin disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam masalah yang ketiga. Mana perlu kita beri perhatian bahawa para mutaqaddimin mereka mempunyai dua istilah dalam nasakh. Mana istilah yang khusus
yang maksudnya nasah seperti yang difahami oleh usuliyin, dan juga mereka punya istilah yang umum juga perlu kita fahami mengikut konteks ayat tersebut. Mengapa mereka menggabungkan semua istilah ini, istilah umum dan istilah khusus ini kepada nasah? Kerana jami'u dzalika mushtarakun fi ma'nan wahid. Kerana maksud yang umum tadi dan maksud yang khusus ini mempunyai satu maksud, iaitu nasakh itu dari segi istilahnya adalah al-mutaakhir iqtada anna al-amr al-mutaqaddim ghairu murad. Kerana nasakh ni seolah-olah maksud dia ayat yang pertama atau dalil yang pertama tadi tidak dimaksudkan, tetapi yang dimaksudkan adalah dalil yang kedua. Jadi yang ini mushtarak di antara kedua-dua maksud umum dan maksud khusus tersebut. Jadi yang menunjukkan juga bahawa dalil yang pertama itu tersebut ghairu murad fi takyif. Mana bukan dalil pertama itu yang dimaksudkan, tapi dalil yang kedua itulah yang dimaksudkan. Wa innamal muradu ma ji'a bihi akhiran. Yang dimaksudkan di dalil yang kedua yang datang tersebut. Fal awwalu ghairu ma'mulun bihi. Yang pertama itu tak dikira, tak diamalkan dengannya. Dan yang kedua itulah yang digunakan, yang diamalkan. Wa hadzal ma'na jarin fi taqyidil mutlaq. Dia asalnya jariyun, jadi jarin fi taqyidi al-mutlaq. Dalam contohnya dalam bab mutlaq, ayat yang mutlaq, kemudian ada dalil yang mentaqyidkan, mana bukan secara mutlaknya, tapi adalah dimaksudkan secara muqayyad dan ditaqyidkan. Contohnya as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri, orang perempuan mencuri, kita potong tangan dia. Tangan ni kita tahulah dia mutlak. Tangan ni ujung jari pun tangan juga, pergelangan tangan pun dia tangan juga, siku pun tangan juga, bahu pun dia kira tangan juga. Jadi nak potong kat bahu ke kat siku ke, jadi dia mutlak. Jadi kalau orang dia ambil dalil mutlak ni, habislah dia potong ikut dan dia suka dia. Jadi adanya dalil yang muqayyad yang mengatakan bukan potong. Dalil mana hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa yang itu bukan itu yang dimaksudkan. Jadi dalil yang pertama itu tidak dimaksudkan, tetapi dalil kedua itu yang dimaksudkan. Jadi sebab itu para mutaqaddimin tadi dia ambil yang ni pun nasakh juga, mengikut mafhum al-'am kepada nasakh tersebut. Fa innal mutlaq matruku adh-dhahir. Mutlak, lafaz yang mutlak tersebut tak dikira secara zahirnya. Ma'a muqayyidihi. Maka fala a'mala lahu fi itlaqih. Dia tidak digunakan secara mutlak, tetapi dia mesti digunakan secara muqayyad, mesti ikut apa yang ditakdirkan tersebut. Bal al-ma'mulu huwa al-muqayyad. Yang kita terima, yang kita nak guna ni adalah yang muqayyad, bukan yang mutlak tadi. Seolah-olahnya mutlak itu lam yufid, mana tidak memberi apa-apa faedah tanpa ada muqayyad tersebut. Maka fasara, maka dia seolah-olahnya seperti nasikh dan mansukh. Itu yang menyebabkan para salaf, para mutaqaddimin menamakan dia sebagai mansukh, tapi bukan mansukh mengikut usuli. Itu contoh bab mutlak dengan muqayyad. Tapi kalau kita lihat pula contoh yang lain, al-'am ma'al-khas. Sama juga dengan lafaz 'am. Yaqtadi shumul al-hukm li jami' ma yatanawul. Lafaz tersebut menunjukkan semua orang. Maknanya menunjukkan shumul. Kemudian datang dalil yang menunjukkan lafaz yang khas. Maknanya menunjukkan lafaz ini ataupun ayat ini, dalil ini, hukum ni bukan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang terlibat sahaja, yang dimaksudkan sahaja. Mereka lah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Maka dia telah mengeluarkan akhrajah hukam zahir al-'am min al-i'tibar. Maka dia telah keluarkan daripada lafaz yang umum tadi banyak perkara yang menjadikan dia telah mukhassas, yang telah ditakhsiskan.
Maka iktibar ini juga menunjukkan seolah-olah ini dia seperti nasakh dan mansukh. Seolah-olah kita telah mansukhkan daripada ayat yang umum tadi, menghilangkan, membuangkan sebahagian apa yang dimaksudkan. Hanya yang khusus saja yang dimaksudkan. Jadi itu dalam am dan umum. Illa anna lafzal am, cuma lafaz am tersebut tidak dibuang, tidak diihmalkan secara jumlatan, tak dibuang terus. Sebahagiannya kita ambil, cuma dikhususkan. Lafaz tu umum, contoh wahai manusia, berimanlah kamu pada Allah Ta'ala. Jadi manusia ni ramailah, ada manusia yang berakal, ada manusia tak berakal, ada manusia dewasa, ada manusia kanak-kanak. Jadi yang maksudkan manusia ni, adakah suku manusia? Manusia yang ada akal lah, manusia tak berakal macam mana kita nak cakap dengan dia pun dia tak faham. Jadi dikeluarkan beberapa ashkhas ataupun beberapa perkara daripada lafaz umum. Tetapi kita ambil nas, mana ramainya manusia yang berakal, jadi nas tersebut kita terima. Cuma kita keluarkan yang dikhususkan. Kerana mengapa kita buangkan yang umum tadi dan kita ambil khusus? Kerana ada dalil yang mengkhususkan. Rufi'a al-qalamu an thalas contohnya. Mana kita tak kira satu taklif tersebut, ada majnun hatta yafi', daripada orang gila sehingga dia sedar. Wa 'anil na'imi hatta yafiq atau yastayqid, orang yang tidur sehingga dia bangun daripada tidur. Jadi menunjukkan bahawa ada sabi hatta ihtalim, kanak-kanak sehingga dia balik. Jadi ini dalil khusus menunjukkan bahawa semua hukum hakam tersebut dia umum, tetapi dikhususkan untuk 3 golongan ini tak termasuk dalam hukum hakam tersebut. Maka kita ikut kepada dalil yang khusus, maknanya kita ambil secara umum kepada semua perkara. Itu contoh dalam bab dalil yang dikhususkan. Wa baqiya as-sa'iru 'ala al-hukm al-awwal. Selain yang dikhususkan tersebut, contoh tadi dalam contoh kita ambil orang majnun, orang yang gila, kanak-kanak, orang yang tidur ni, yang itu saja dikhususkan. Yang lain tu dia hukum samalah. Ini dia akan kekal hukum asal. Tidak, mana tidak dirafa'kan al-qalam anhum. Mana mereka mukallaf. Selain daripada mereka tersebut. Mana dia akan kekal hukum asal tersebut. Jadi itu contoh umum dan khusus. Dan contoh yang lain juga, wal mubayyan ma'al mubham. Contoh dalil yang mana ada penjelasan dengan dalil yang tidak ada penjelasan, yang mubham, tak jelas. Maka sama juga dengan muqayyad ma'al mutlaq. Falamma kana kadhalik, maka sekiranya keadaannya begitu, lafaz yang mutlaq ditakyidkan, lafaz yang umum ditakhsuskan, lafaz yang mubham ditabyinkan, dijelaskan, maka di sinilah berlakunya lafaz nasakh tersebut di kalangan para mutaqaddimin, jumlatun hadhil ma'ani liruju'iha ila syai'in wahid. Kerana bagi mereka ia sama, seolah-olahnya seperti nasakh yang dimaksudkan dengan nasakh dengan makna yang khusus tersebut. Okey, boleh faham? Okey, teruskan lagi. ولا بد من أمثلة تبين المراد. فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إنه ناسخ لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق، إذ كان قوله نؤته منها مطلقا ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله في الآية الأخرى لمن نريد، وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. وقال في قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هو منسوخ بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، الآية.
قال مكي وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال منسوخ. قال وهو مجاز لا حقيقة لأن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه بينه حرف الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول والناسخ منفصل من المنسوخ رافع لحكمه وهو بغير حرف. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Di sini Imam Asy-Syatibi membawakan kepada kita beberapa contoh. Banyak lagi lah dia akan bawa contoh-contoh yang lain supaya kita dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syatibi tadi, bahawa kalam mutaqaddimi, kalau kita baca contoh khususnya dalam kitab-kitab tafsir, contoh Imam Tabari, mereka akan bawa qaul-qaul para mutaqaddim, para salaf dalam tafsir ayat. Mereka kata ayat ini dimansuhkan. Jadi sebenarnya mansuh itu kebanyakannya yang berlaku adalah seperti yang dijelaskan tadi, sama ada dia menjelaskan, mentakyidkan perkara yang mutlak ataupun mentakhsiskan perkara yang umum, ataupun dia berlakunya tabyin atau menjelaskan perkara yang mubham ataupun yang mujmal. Contoh yang dibawakan di sini antaranya daripada Ibn Abbas yang menyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Ibn Abbas menyatakan bahawa ayat ni nasikh. Jadi istilah ni yang menyebabkan mungkin orang yang tak mengaji istilah dia akan keliru. Dia kata ini, Ibn Abbas kata ayat ni telah dimansuhkan. Sebenarnya mengikut usulnya yang ini bukan mansuh. Kerana dia kata kalau kita lihat ayat yang dikata mansuh tersebut, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Ayat ini kalau kita lihat dia secara mutlak. Maknanya sesiapa nak mana akhirat, Allah Ta'ala akan tambahkan, beri kepadanya, menambah amal ibadah dia, dapat akhirat lah. Dan siapa yang nak maknanya dunia ni, mana dia nak kesenangan dunia, Allah Ta'ala sebut nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya. Jadi nu'tihi minha tu dia lafaz mutlak. Maknanya siapa saja nak dunia Allah Ta'ala beri. Tidak, tapi dia telah ditakyidkan pada ayat dalam surah Isra, iaitu fiha ma nasha'u liman nurid. Mana mengikut masyiah. Ayat ni yang disebutkan sebagai masyiah. Kalau kita lihat, dia adalah taqyid mutlak, id kana qawluhu nu'tihi minha mutlaqan. Nu'tihi minha tu lafaz yang mutlak, tetapi di ayat yang Imam Ibn Abbas mengatakan dia telah nasih itu, dia muqayyad dengan masyiah. Nasya' liman nurid, mengikut siapa dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki saja. Mana bukan siapa saja nak dunia Allah Ta'ala beri, tidak juga. Mana bukanlah orang yang kufur, orang yang tak nak beriman, orang yang hanya nak dunia Allah Ta'ala beri pada dunia, tidak. Tapi hanya kepada orang yang Allah Ta'ala nak. Iaitu dari satu sudut dia bukan nasakh mengikut istilah yang khusus. Dia bukan nasakh. Dan kalau kita lihat dalam ayat tersebut juga, liman nurid, dia adalah ikhbarun. Dia adalah pengkhabaran, bukan hukum hakam. Dia bukan berkaitan dengan hukum. Mana bukan berkaitan hukum dia halal ke haram ke wajib ke sunat ke, itu tidak berkaitan. Tetapi dia, Allah Ta'ala beritahu pengkhabaran mengenai siapa yang bekerja untuk akhirat dan siapa yang bekerja untuk dunia. Jadi kata Imam Asy-Syatibi, satu lagi kaedah dalam nasakh, al-akhbaru, al-akhbar perkara yang menjadi perkhabaran ini, la yadkhuluha an-nashu. Benda-benda yang berkaitan dengan perkhabaran, dia tidak masuk dalam nasakh. Nasakh ni kita sebut hukum syar'i. Bila kita sebut hukum syar'i, dia berkaitan dengan hukum hakam, bukan berkaitan dengan khabar mengenai akhirat ke, khabaran mengenai cerita-cerita zaman dahulu ke. Yang ini tak boleh nasakh, benda tu adalah pengkhabaran. Jadi dia tidak masuk dalam
makna nasah secara khususnya. Okey? Boleh? Dan kemudian dalam ayat contoh yang lain juga Imam Asy-Syatibi bawa di sini dalam surah Syu'ara, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dia kata bahawa ayat ini sehingga ayat wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, ayat ini yang telah makna seolah-olahnya para pensyair ni mereka ni melakukan perkara-perkara yang dikeji, yang tidak baik, yang maksudnya tak sesuai bagi seorang beriman itu menjadi seorang pensyair. Itu ayat yang difahami daripada ayat tersebut. Tapi para mutaqaddimin mengatakan ayat ini telah mansuh. Jadi mansuh tersebut bukan istilah secara khusus, tapi mansuh yang disebutkan tadi juga. Maknanya mereka mengambil illa, ayat tu ada istisna, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Jadi sebahagian mutaqaddimin istisna ini pun mereka masukkan dalam mansuh juga. Seperti disebutkan di sini bahawa Ibnu Abbas menyatakan dalam banyak perkara dalam Al-Quran fiha harful istithna annahu qala mansub. Ibnu Abbas seolah-olahnya menyatakan perkara yang istisna dalam Al-Quran ni adalah mansub. Jadi yang ini yang Imam Syatibi nak ingatkan bahawa yang ini mansub secara lafaz istilah yang umum, bukan istilah yang khusus. Kerana istisna tidak termasuk dalam perkara yang masuk mengikut istilah para usul. Dan ia adalah majaz, secara majaz bukan secara hakikat. Kerana perkara yang diistisnakan tersebut berkaitan dengan apa yang dikecualikan tersebut dengan dijelaskan huruf istisna. Mana kita boleh tengok tadi illal ladzina amanu. Jadi Allah Taala bila sebut secara umum kemudian dia istisnakan, maka yang ini bukan dikira sebagai perkara yang dimasukkan. Kerana huruf istisna tersebut secara jelasnya kita mengetahui ia tidak dimaksudkan. Mana kecuali, mana kita sebut semua orang taklah masuk ke sekolah kecuali orang ini tak masuk. Jadi kecuali itu kita fahamlah dia bukan masuk, tetapi dia adalah sifat pengecualian. Jadi pengecualian ini di sisi para ulama bukan dinamakan sebagai perkara yang dimansukkan. Okey. Kita sampai ke sini tadi ke baca? Sampai dekat qala wa huwa majaz la haqiqah. Jadi macam mana kita nak sambung lagi ke? Kita berhenti dulu, Zat. Okey, kita cukup dulu. Ya. Okey, insya-Allah. Okey, jadi khulasahnya begitulah makna Imam Syatibi dalam masalah ketiga ni ingin jelaskan istilah nasakh di kalangan para mutaqaddim. Jadi kita buka sekiranya ada tambahan ataupun perkongsian ataupun ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dengar ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar. Ustaz, jadi kesimpulan Ustaz, perbahasan antara mutaqaddimi dengan usuli ni dalam masalah nasah ni ialah perbincangan masyahah fi istilah je ke Ustaz? Ke ada pada hakikatnya mereka bersama? Wallahualam. Ya, seperti kita sebut tadi, Imam Asy-Syatibi dia nyatakan dalam akhir masalah yang kedua tadi tu, dia takut berlakunya kekeliruan. Maknanya ada orang mungkin dia baca kitab tafsir, dia tengok ulama kata mansuh. Jadi yang ni perlu kita intibah lah, kena bila kita tengok para mutaqaddim yang sebut mansuh, kita tengok sama ada yang dimaksudkan tersebut mansuh yang khusus ataupun mansuh yang umum. Jadi itu yang perlu kita ambil iktibar. Jadi Imam Syatibi nanti kita akan lihat, dia akan bawa banyaklah contoh-contoh yang mana ayat disebut oleh mutaqaddimin dia mansuh tetapi dia bukan mansuh. Dan dalam masa yang sama kita tidak menafikan bahawa apa yang disebut oleh mutaqaddimin itu adalah mansuh dari satu sudut yang lain. Dari satu sudut yang lain dia mansuh, cuma bukan mansuh mengikut istilah usuli. Yang ni yang perlu kita bezakan. Mana bagi seorang mujtahid bila dia nak ijtihad,
dia perlu lihat antaranya nasikh dan mansukh. Jadi bila mansukh yang umum ini, jangan dia jadikan dia sebagai perkara yang dimansukhkan, supaya tak berlaku kekeliruan tersebut. Tetapi dia kekalkan, bukan kita kata para mutaqaddimin salah gunakan istilah mansukh, tak betul juga. Cuma dari sudut secara umumnya dimasukkan begitu. Maknanya kedua-dua istilah itu perlu kita faham lah. Mana bagi mujtahid dia kena faham adanya istilah mansukh kepada perkara-perkara yang selainnya dimaksudkan mansukh secara khusus tersebut. Wallahu a'lam. Okey, jika tiada soalan, kita boleh tangguh dahulu. Okey, nampak Silakan Ustaz ni. Ya. Okey. Ustaz ni, suara tak dengar Ustaz ni. Oh, suara tak dengar. Ya, Ustaz ni, silakan. Macam mana, suara saya tak dengar ke tadi? Tak, suara Ustaz dengar. Suara Ustaz ni nak tanya soalan. Oh, suara. Okey. Silakan. Tak dengar, memang tak dengar. Saya pun tak dengar. Tak apa Ustaz. InsyaAllah Ustaz kita... Apa kalau tak ada tahu, boleh tulis nanti, insyaAllah kita jawab dalam sesi akan datang, insyaAllah. Kalau siapa ada soalan, boleh tulis dulu, insyaAllah nantilah Ustaz Syed Hashim boleh paskan pada Ana, nanti Ana insyaAllah boleh jawab dalam kelas akan datang, insyaAllah. Okey, jadi jika tiada lagi persoalan, insyaAllah kita tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr insana khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.